Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya boleh mula dah sesi kita ni. Okey, 11.35. Okey, kita akan discuss soalan-soalan yang diberikan tadi. Okey, modul yang tadi. Tak pastilah kamu boleh siap ataupun tidak. Kita ada berapa soalan? Banyak tak soalan tadi? Banyak. Banyak. Berapa soalan? 50. 50. Okey lah. 50 sejam 60 minit. Sepatutnya boleh siap lah. Kan? 50. 1 jam 15 minit diperuntukkan. Okay. Kalau SPM berapa? 50 sejam. Ada? Okay, tak apa. Yang belum siap tu tak apa. Lepas ni mungkin boleh buat. Ambil masa. So, masa yang ada ni kita cuba discuss yang mana dapat lah. Okay, yang mana sempat. So, kita akan habis pada 12.30. Okay, kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya je. Stop je. Saya punya explanation dan sebagainya. Okay. Kita akan discuss dan sebagainya. Okay, let's go pada soalan yang pertama. Okay, soalan pertama. Okay, sekejap saya tengok setting. Setting okey tak? So, this one. Okay. Okay. So, mulakan soalan pertama. What is the... Okay, sebelum tu saya tak test. Suara okey tak? Screen okey? Okey. Okey. Okay. Suara jelas Jelas. Okay. Okay, what is the SI unit for pressure? So yang ni kena tahulah kan apa dia SI unit yang kita ada kan? Kita ada 5 kan? Ada 5 dan tambahan 1 tu. Okay. Light intensity tu kan? Yang 5 tu apa? Kita ada length, mass, temperature, lagi apa lagi? Time. Lagi satu apa lagi? Apa ni lagi satu? Light, length, mass, temperature, time. Apa lagi satu? Speed tak. Speed tak masuk dalam SI unit. Sebab apa lagi? Alamak, saya pun tak ingat kan. So, unit meter, unit mass, kilogram, bukan gram. Temperature, Kelvin. Time unit dia, second. Apa lagi satu tu? Dah tertinggal. Current, okay, thank you. Current, Current, ampere. Okay, ampere. So, ni 5 tambah 1 lagi, light intensity tu. So, candela kan? Candela. So, ada 6 lah. Okay, kena hafal ni. 6 SI unit ni. So, dia punya simbol untuk meter. Untuk length, semua tahu kan? Length, mass, temperature, T, time, T kecil, current, I, kemudian light intensity. Apa dia? I juga kan? IL ke apa saya tengok nanti tengok pada buku. Kemudian meter, dia punya simbol meter, kilogram, Kelvin. Kemudian second, okay. Ampere, A besar. Kemudian ada CD, candela lah. Okay. So, ada 6 tu So, dekat sini for pressure. Okay, pressure. Pressure yang kamu tahu sebelum ni. Ni dah ada dah. Dekat rumus dah ada kan unit pressure. Pascal lah. Okay, that is the unit for pressure. Okay. But Pascal is not included in the SI unit kan. Okay. Sebab kalau ada Pascal boleh pilih Pascal. Tapi bila SI unit, kita kena gunakan 6 ni lah. In term of this 6 SI unit. Macam mana nak tukarkan Pascal kepada SI unit yang kita hafal tu kan. So, Pascal, macam mana nak tahu Pascal ni apa? Dalam bentuk apa kan? So, kita tengok pada formula dia. Okay, kita boleh tengok pada formula dia. Formula pressure. So, apa yang kamu hafal formula pressure? P, pressure equals to F bahagi dengan A. Betul? Okay. Force bahagi dengan area. Itu formula pressure. Kalau kita tengok kepada unit dia, okay. Apa unit force? Unit force adalah Newton. Okay. Unit area,
Okay, unit area. Apa dia? Macam mana? Apa dia rumus dia? Length, time, width dan sebagainya kan? Meter darab dengan meter. Kan? Length, time, width. Panjang, darab, lebar kan? So, dapat Newton per meter square. Okay. So, sekali lagi kita ada Newton. Okay, sama macam Pascal tadi. Pascal tidak termasuk dalam 6 SI unit ni. Okay. So, Newton pun tak ada dalam SI unit tu. So, macam mana kita nak check unit untuk Newton? Sama case dia, kita tengok pada formula. Kita tengok pada formula. So, apa formula? Newton. Newton tu apa? Newton is force. So, apa formula force yang kita ada? F equals to MA. Okay, F equals to MA. So, ini formula force paling ringkas. F sama dengan MA. So, kalau kita tengok kepada unit dia, apa unit untuk M? Kilogram kan? Mass unit dia. Mass unit, SI unit dia kilogram. Apa unit untuk acceleration? So, acceleration tak ada dalam ni. So, apa dia? Acceleration. Pun sama juga kamu boleh tengok kepada formula. Kalau kamu tak ingat lah, tak hafal dan sebagainya kan. Kalau hafal lagi bagus. Kalau tak ingat apa dia unit untuk acceleration, boleh balik kepada formula. Apa dia? Formula dia. A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Kan? So, V dengan U ni apa? Velocity kan? Dua-dua ada unit yang sama. So, maksudnya unit velocity apa? Unit velocity ms tolak 1. Unit time second. So, ni macam kamu buat dalam matematik lah. Okay? Macam mana kalau kita ada X, Y bahagi dengan X. So, bila naik atas, dia akan jadi negatif 1 kan? So, ini pun sama. ms tolak 1. Okay, kalau saya tulis dekat sini. Mana saya punya blank page Okay. So, ms tolak 1 bahagi dengan S. So, sama dengan ms. S bawa naik atas, dia akan jadi S tolak 1. Okay. Yang ini S kuasa 1 kan. Bila naik atas, dia jadi negatif. So, darabkan negatif dengan kuasa negatif. Macam mana? Bila darab, M sama dengan S tolak 1 darab S tolak 1. So, bila darab, kita buat apa pada kuasa dia? Kita tambahkan kan? Tambahkan 1 tambah dengan negatif 1. So, dapatlah ms tolak 2. So, ni unit untuk acceleration. Okay, unit untuk acceleration. Kalau tak ingat, tak hafal, boleh tengok balik, kita refer balik pada formula. Kalau hafal lagi bagus, lagi cepat. Itu dalam objektif lah. Okay? Untuk soalan objektif, paper 1 ni, memang kita nak jawab dengan cepat. Okay? So, dah tahu unit acceleration tadi, boleh masukkan ms tolak 2. So, sama dengan kg m. Alamak, km pula kg ms tolak 2. So, force unit, SI unit dia adalah kg ms tolak 2 ataupun equivalent to Newton. Okay. Kalau kamu dah hafal, Newton ni sama dengan kg ms tolak 2, tak ada masalah, tak nak check pun tak ada masalah. So, boleh jawab dengan cepat soalan ni. Tapi sekiranya kamu tak ingat kan, Newton ni apa unit SI unit kan? Unit SI unit dia apa? So, kamu boleh gunakan formula. Tengok unit dia macam mana. Okay. Yang ni pun sama sebenarnya. Kalau kamu dah hafal, tak perlu pun. Okay, tak perlu nak tengok. So, dekat sini, A dengan B ni, kita ada Newton. Okay, kita ada Newton. So, Newton bukan SI unit lah. So, Newton SI unit. Newton SI unit. So, SI unit untuk force. Okay, untuk force. Tapi bukan in term of yang ini. So, Newton per meter square boleh. Okay, boleh. Tak ada masalah. Kalau kita nak check, ada tak kg ms tolak 2? So, boleh masukkan Newton daripada kg ms tolak 2 kan. Okay. kg ms tolak 2 untuk Newton. Okay, Newton. Betul, kg ms tolak 2. kg ms tolak 2. So, bahagi dengan meter kuasa 2. Okay, meter kuasa 2. So, dia akan jadi apa? Dia akan jadi kg. So, M. Ni matematik lah. M tolak 2. Jadi, M tolak 1. S tolak 2.
So, maksudnya untuk pressure sama ada unit Newton per meter square. Okay. Boleh bagi yang ni, Newton per meter square. Okay. Ataupun boleh bagi yang ini. Boleh bagi yang ini. So, kalau tengok dekat sini, yang ini salah lah. Okay, kalau dia nak bagi jawapan in term of kgm, ini patut kita guna kgm tolak 1, S tolak 2. Yang ini pun salah. Okay, yang ini pun salah. So, kita akan ambil yang inilah. Okay, Newton per meter square. So, itu untuk soalan pertama. Okay, untuk soalan yang kedua. If the force is decreased while the surface area is kept constant, pressure exerted will, so apa jadi pada pressure? So, untuk soalan ni sebenarnya dia nak tahu sama ada kita tahu ataupun tidak relationship. What is the relationship between force, okay, between force and pressure. Okay, force and pressure. Okay, so dia bagi dekat sini area is constant. Okay, area is constant. So, dalam soalan ni dia dah sebut 3 variables. Force, area and pressure. So, dalam kepala kamu, kita akan tengok, okay, to find out any relationship, untuk dapatkan, untuk kenal pasti relationship, sama ada kita boleh gunakan data ataupun graph. Kalau tak ada data ataupun graph, kita boleh gunakan equation. Kita boleh tengok pada equation. Okay, equation ni sepatutnya kamu hafal lah. Okay, sepatutnya kamu hafal. So, apa formula untuk pressure? So, formula untuk pressure adalah P equals to force divide by area. Okay, force bahagi dengan area. So, daripada sini kita boleh nampak. Okay, kita boleh nampak apa hubungan dia. Sekali pandang je dah tahu. Okay, force dengan pressure dengan force. Apa jadi pada pressure? Okay, soalan dia, what will happen to the pressure, kan? Pressure exerted will. What will happen to the pressure? So, bila dia tanya apa jadi pada pressure, we make P as our subject. Kalau soalan tu tanya, what will happen to the force, ataupun ayat dia dekat sini, force exerted will. Okay, kalau dia tanya force, kita jadikan force sebagai subjek. Maksudnya kena susun lah. Susun balik force sebelah kiri. So, P darab E. Kan? Itu kalau dia tanya, what will happen to the force. Sebab soalan tanya what will happen to the pressure. So, inilah bentuk equation yang kita akan guna. Okay. Make P as our subject. So, sekali pandang, kalau kamu mahir dengan persamaan matematik, kita boleh nampak what is the relationship between pressure and force, kan? Okay, between pressure and force. So, yang ini selalu saya cerita. Bila kita ada equation dalam bentuk ini kan, okay, bentuk macam ni. Contohnya ini bukan constant lah. Contohnya kita ambil Z kan, Z over X. Y sama dengan Z over X. Okay. So, kalau dia berada di atas ataupun kita sebut sebagai numerator, okay. So, Y is directly proportional to Z. Okay. Kalau kita compare variable sebelah kiri dengan variable sebelah kanan yang berada di atas pecahan. Okay, ataupun yang sebagai numerator. Kan. Contoh kita ada persamaan F sama dengan GM1 kan. M2 over R square. Okay. So, dalam persamaan ni, kita boleh terbitkan F dengan M1. Okay. Sebab M1 ni, dia berada di atas pecahan ataupun disebut sebagai numerator. So, F is directly proportional to M1. Okay. Sama juga dengan M2. Sebab M2 berada di atas, kita boleh katakan F is directly proportional to M2. Okay. Itu cara kita keluarkan relationship ataupun proportionality. Okay, daripada persamaan. Tapi sekiranya dia berada di bawah ataupun denominator ni. Okay. So, bila di bawah, kita buat warna lain Bila di bawah, okay, di bawah, kita guna Y 1 over X. Okay. Maksudnya Y is inversely proportional to 2x. Okay, Y is inversely proportional to 2x. So, yang ni boleh guna ayat apa? Y is directly proportional to Z, kan? So, yang bawah ni, Y is inversely proportional
to X. Jangan pula kamu jawab Y is inversely proportional to 1 over X. So, ni salah. Okay. Kalau 1 over X, kita akan guna Y is directly proportional to 1 over X. Itu cara dia, kaedah dia. Sebab kita anggap 1 over X ni sebagai satu term. Maksudnya kita boleh ganti dengan variable yang lain. Okay. Kalau dengan X, Y is inversely proportional to X. Kalau nak ambil 1 over X, dia akan jadi Y is directly proportional to 1 over X. Okay, tu beza dia. Okay, sebab kita tak anggap benda ni pecahan. Okay, kita anggap dia satu sebutan 1 over X. Okay, satu benda lah. Okay, satu objek 1 over X. Tapi kalau kita ambil sebagai pecahan, nak ambil X sahaja, yang bawah tu je, kita akan gunakan Y is inversely proportional to X. So, sama dengan kes soalan ni kan. Dengan persamaan yang sebelah ni. So, F dengan R square. Apa kaitan dia? So, kita boleh tuliskan sebab R square ni dia berada di bawah pecahan. So, kita boleh tulis F is inversely proportional to R square. Okay. Dia berkadar songsang. Okay. F is inversely proportional to R square. Ataupun, so, boleh guna dua ayat lah dalam sama ada kamu buat F is inversely proportional to R square. Ataupun boleh juga F is directly proportional to 1 over R square. Tu beza dia. Kalau kita ambil dua term yang berbeza. Dua objek yang berbeza. Yang atas ni kita dapatkan relationship antara F dengan R square. Yang bawah ni kalau kita guna F dengan 1 over R square. Okay, tu beza dia. Maksudnya kita tak anggap benda ni sebagai satu pecahan lah. Okay, kita anggap benda ni sebagai satu objek. So, itu untuk yang bawah. Okay, so ini cara kita keluarkan relationship. Okay, generally cara kita keluarkan relationship. Yang ni kena mahir lah. Sebab kadang-kadang dia tukar kan. Dia tak tanya, contohnya spring kan. Untuk spring F sama dengan KX dan sebagainya kan. Okay. Kadang-kadang dia try to find the relationship between F dengan S, F dengan X, F dengan K dan sebagainya. X dengan K pun boleh. Okay. Dia akan tukar-tukar. Dia takkan fix. So, kena mahir yang ini. Okay. How can we find the relationship? By using the equation. Okay. By using the equation. Okay. So, lepas tu kita dah tahu macam mana nak cari. Kita tahulah apa hubungan dia kan. Bila directly proportional. Okay. Bila directly proportional. When one value increase, another one. Okay. The other one will also increase. So, itu yang dimaksudkan dengan directly proportional. Berkadar terus. Okay. Dia naik dengan nisbah yang sama. Okay. Boleh buktikan dengan persamaan matematik kan. Contohnya macam ni. F is directly proportional to X. Kenapa? Sebab kalau kita naikkan. Contohnya kalau. Okay. Katakan K ni 1 nilai dia. So, F sama dengan. Okay. Kalau apa jadi kalau X sama dengan 1. Sudah akan jadi 1. Okay. Apa jadi pada F sekiranya X sama dengan 2? Dia akan jadi 2. Apa jadi dengan F sekiranya X sama dengan 3? Dia akan jadi 3. So, nampak dia naik dengan nisbah yang sekata. 1 tambah 1 tambah 1. Okay. Itu untuk directly proportional. Dia akan sama-sama naik. Okay. When one variable increase, the other one will also follow increase. Sama juga kalau dia turun. Negatif 1, dia akan turun juga. So, F akan berkurang juga. Kalau inversely proportional, apa sifat dia? Apa sifat dia? Contohnya pressure tadi. Okay. F over A kan. So, apa kaitan pressure dengan area? Contohnya kan. Kita nak tengok relationship antara pressure dengan area. P is inversely proportional to A. Okay. Bila inversely proportional, when one variable increase, another one will decrease. Okay. Dia songsang. Sebab tu dia panggil berkadar songsang. Okay, berkadar songsang. Bila satu naik, satu lagi turun.
So yang ni kita boleh buktikan dengan matematik sama juga kan. Contohnya nilai F ni kita letak 2. Okay, letak 2. So apa jadi? P sekiranya nilai A tu sama dengan 1. A sama dengan 1 kan. So dia akan jadi 2 bahagi 1 sama dengan 2. Okay. Apa jadi kalau kita tambah A jadi 2? So P sama dengan, okay, F kita dah constantkan 2. Bahagi dengan A. A sekarang dah naik jadi 2 kan. So, dia akan jadi 2 per 2 sama dengan 1. Okay. Apa jadi kalau kita naikkan A sama dengan 4? So, P sama dengan 2. Okay. Force constant. A naik 4. So, dia akan jadi 1 per 2. Which is 0.5. So, boleh nampak, boleh buktikan dengan matematik. Kadang-kadang kita tak pasti. Kita tak ingat formula dan sebagainya. Okay. Kemudian, kita boleh guna benda ni untuk double confirm kita punya equation dan sebagainya. So boleh nampak bila A bertambah 1, 2, 4 makin tinggi kan? Makin tinggi. Apa jadi pada nilai pressure tadi? Dia akan 2, 1 makin kurang, 0.5 makin kurang dan seterusnya. Boleh test bagi dengan 20 ke, bagi dengan 40 dan sebagainya. Okey. So itu soalan berkaitan relationship So dalam kes ni first, kena tahu apa relationship antara force dengan pressure dengan force. So, pressure dengan force, they are directly proportional kan. Pressure is directly proportional to F. Sebab apa? Sebab F berada di atas pecahan. F is the numerator. Okay. So, P is directly proportional to F. So, bila directly proportional, apa sifat dia? When one variable increase, the other one will increase. Kalau tak pasti macam mana, boleh masukkan nilai dalam ni. Buatlah kan. Buat A, dia dah cakap dah. A is constant. So letaklah A apa-apa nilai. 10 ke, nak letak 2 ke, nak letak 1 pun boleh. Tak ada masalah. Lepas tu kita bermain dengan nilai F. Masukkan nilai F. Kalau 1 apa jadi pada P? Kalau 2 apa jadi pada P? Kalau F3 apa jadi pada P? So daripada situ boleh dapatlah apa jadi pada pressure kan. Okay. So that is how we can use this equation. Tapi kalau buat macam tu, of course lah, dia akan ambil masa. So lambatlah kita nak siap soalan objektif. So yang terbaik inilah, kamu kena faham macam mana nak keluarkan relationship daripada equation. Okay, how we can take out the relationship from equation. Okay, next, number 3. Okay, number 3. Shows a glass block with dimension blah blah blah. The weight of the glass block is 4 Newton. So 4 Newton. Buatlah. Weight ke mana? Weight ke bawah. Okay, ni biasa yang saya buat. Okay, saya akan sketch pada diagram tu. So buat W sama dengan 4 Newton. Boleh juga. What is the maximum pressure exerted by the glass block on the table? Okay, dalam kes ni, untuk blok ni kita akan nampak ada beberapa permukaan. Okay, ada beberapa permukaan. Yang pertama, dia boleh diletakkan atas meja dalam keadaan ni. Okay, maksudnya permukaan bawah ni. Okay, permukaan bawah. Yang bawah ni kan. Kalau kita tengok dekat belakang tu. So, this area. Okay, berada di bawah. Bersentuhan dengan meja dan sebagainya. Kita boleh letakkan blok ni dalam keadaan macam yang ini. Okay. Kita dirikan dia. Okay. Ataupun kita boleh letakkan blok kita dalam keadaan memanjang, berdiri macam ni lah. Okay, dia berdiri juga. Kita dirikan dia. Tapi dia, side yang panjang tu, menghadap pada permukaan meja. So, ada 3 keadaan. Cara kita nak letakkan, nak susun. Okay, nak letak lah. Nak letak kita punya blok ni. Okay, so kita kena investigate lah. Okay. Which one will give the maximum pressure? Okay. So untuk answer this one, kena tahu yang mula-mula what is the relationship between pressure dengan 3 kaitan dengan 3 keadaan ni. Apa yang berbeza bila kita dirikan blok ni dalam 3 keadaan ni? Kan keadaan pertama, keadaan kedua dengan keadaan ketiga. Apa beza dia? Okay, kalau kita tengok. Adakah weight dia berubah?
Okay. First width masih sama kan? Sebab dia objek yang sama, 4 Newton. Yang ini pun sama, 4 Newton. So, apa yang berubah? Okay, the one that will be changed is the area of contact between the block and the surface. Okay, itu yang akan berubah. Luas permukaan yang bersentuhan. Okay. Yang ini pun sama, luas permukaan yang bersentuhan. So, itu yang pertama. Kita tahu kan, apa beza dia bila kita dirikan dalam 3 keadaan ni kan. Okay. So, sekarang kita dah tahu. Yang berubah adalah area. Okay, area akan berubah. Okay, next kita akan pergi kepada apa kaitan. What is the relationship between pressure? Okay, sebab soalan tanya pressure. So, kena tahulah. Apa kaitan pressure dengan benda yang berubah tu. Okay, which is the area lah. Sebab area yang berubah kan. Force tak berubah. 4 Newton, 4 Newton, 4 Newton. So, ini yang kita akan tengok. Okay. Maksudnya soalan ni, kalau kita tukar kepada ayat direct question, okay, dia akan tanya, what is the pressure when the block is placed at the smallest area? Kenapa smallest area? Okay, sebab dia nak maximum pressure. Okay, kalau kita tengok keadaan ni, setiap keadaan akan memberikan pressure yang berbeza. Sebab apa? Sebab kita tahu pressure is inversely proportional to area if force is constant. Okay, force dalam kes 3 ni constant. 4 Newton, 4 Newton dan 4 Newton. Yang berubah hanya A. So, kita akan tengok apa hubungan pressure dengan area. Lepas tu, soalan tanya maximum. Maksudnya pressure yang paling tinggi. Okay, kalau tengok pada 3 keadaan ni, dia akan memberikan nilai pressure yang berbeza. Okay. Dan kita ada yang tinggi, yang rendah dan yang tengah-tengah lah. So, yang mana memberikan pressure yang paling tinggi? Of course, the one with lowest area. Okay, yang paling kecil area. Sebab apa? Based on this equation kan. Ataupun kalau kamu faham dia punya relationship, P is inversely proportional to A. Okay. P ni dia berkadar songsang dengan area. Maksudnya kalau A tu besar, kalau luas permukaan tu besar, pressure makin kecil kan. Kalau luas permukaan tu kecil, pressure makin besar. Okay, macam kamu belajar masa menengah rendah dulu kan. Tekan paku. Kenapa paku? Paku, kita guna tajam kan kat ujung ni. Kenapa tak buat paku macam ni kan? Letak tangan kat sini kan? Sebab kita nak dapatkan luas permukaan yang kecil. So that it can give maximum pressure. So, sekarang dah tahu. Okay, sekarang dah tahu. The one that will give maximum pressure is this one lah. Okay. Keadaan yang kedua ni. Sebab apa? Reason dia sebab itu yang menghasilkan atau menggunakan luas permukaan yang paling kecil. Okay, the smallest possible area. Okay, so this one. Okay, next. Dah tahu yang ini. Pengiraan. Okay, pengiraan. So, macam mana kita nak kira? Masukkan sahaja nilai. P equals to F. What is F? 4 Newton. Okay, 4 Newton. Divide by area. Okay, divide by area. So, area kena carilah. Area ni kan. So, tebal dia 1 cm. 1 cm. Lepas tu dia punya bahagian yang lebih pendek ni. Lebar yang pendek ni. It is 7 cm. So, 7 cm kan. Yang ini 12 cm. Yang panjang sikit 12 cm. So, cari luas ni. Luas mana? Luas, kalau kita keluarkan kotak tu, macam ni lah. Pandangan dia. 1 cm darab dengan 7 cm. Ini kan, luas permukaan yang ini. Okay, luas permukaan yang ini. So, 1 darab 7. Kita buat 1 darab 1 cm darab 7 cm. Okey. So, dalam soalan ni, kita tengok jawapan. Okay? Kita tengok bentuk jawapan. Apa unit yang digunakan? Okey, unit yang digunakan adalah Newton and centimeter minus 2. So, kita ada Newton unit kat atas, centimeter dekat bawah. So, tak ada masalah lah. Okey, kita gunakan Newton per centimeter. So, boleh dapatkan 4 Newton bahagi dengan 7 centimeter.
Sentimeter, sentimeter darab sentimeter, sentimeter square lah. Okey. So, kamu boleh kira 4/7 kan? 4/7. So, dapat 5.71 times 10 minus 1. Okey, dapat yang itu. Okey, so boleh dapat yang ni. Boleh, dan unit pun betul Sekiranya soalan tu dia bagi unit dalam meter. So, kena berhati-hati lah. Okey, kena tukar kepada meter. Kena tukar kepada meter. Kalau dia bagi dalam meter, so 4 Newton bagi berapa meter kan? Ataupun dalam soalan dia bagi jawapan tu dalam bentuk Pascal. So, Pascal nampak macam mana? Kalau Pascal, kena ingatlah Pascal tu, apa dia punya equivalent unit? Pascal equivalent tu Newton per meter square. So, maksudnya apa? Kena tukar sentimeter tu meter square. Okay. Dekat sini pun biasa pelajar bermasalah dan biasa soalan adjektif dia akan trik dekat sini. Bila ada bermain dengan penukaran unit. Penukaran unit kan. Kalau dia buat 2 meter darab 2 meter, tak ada masalah. Dia boleh dapat terus 4 meter square. Okay. Tapi kalau area tu, dia bagi 4 meter square ataupun 4 centimeter square. Kan? 4 centimeter square. Nak tukar jadi meter square. Dah pening. Dekat sini biasa pelajar kan pening. Buat silap dan sebagainya. So, macam mana nak tukar ni? Tak boleh terus tukar kepada 4 meter square. Kan? Okay. So, step dia macam mana? Step dia, kamu boleh keluarkan lah. Okay, keluarkan. Maksudnya, cari. Okay, ni step yang tak adalah bagus sangat. Kalau soalan subjektif dan sebagainya, tak dapat markah ni. Tapi boleh guna untuk objektif. Cari berapa hasil darab 4. Contohnya, 2 darab 2. Apa lagi? 4 darab 1. Berapa lagi? 8 darab setengah. Kan? Okay. So, dekat sini boleh buat. Boleh tukarkan kepada meter lah. Kan? Kepada meter. Contohnya, 2 cm nak jadi meter. Berapa? It is 2 cm sama 0.02 darab dengan 0.02 kan? Sentimeter kepada meter, biasanya pelajar tak ada masalah nak tukar. So, boleh dapat, guna kalkulator. 0.02 darab 0.02. So, dapat 4 times 0 minus 4 meter square. Okay. Ataupun yang ini, boleh juga. 0.04 times 0.01. So, dapat samalah kan? Ataupun yang ni boleh juga 0.08. 8 cm nak tukar kepada meter biasa tak ada masalah sebab dia tidak melibatkan kuasa. Okay, tidak melibatkan kuasa. Ni saya tunjuk cara lain lah untuk dapatkan jawapan akhir yang betul. Penukaran unit yang betul. Maksudnya kita tukar, mula-mula kita cari hasil darab nombor tu. Okay, hasil darab nombor tu. Boleh guna tak kisah. Nak guna yang ini boleh. Nak guna ni boleh. Nak guna yang ni pun boleh. Okay. Asalkan dia bagi jawapan sama dengan 4. Kan? Okay. Asalkan dia bagi jawapan sama dengan 4. So, tulis ni dulu. 2 darab 2 sama 4. Ataupun 4 darab 1. Pilih salah satu. Pilih satu je. Jangan buat semua. Nanti buang masa pula. Contoh kamu dah decide dengan ni. 2 darab 2 kan? Sama dengan 4. Okay. Lepas tu, tukarkan sentimeter kepada meter. Okay, sentimeter kepada meter. So, 2 cm tukar kepada meter. Jadi ini 0.02. 2 cm tukar kepada meter. Jadi 0.002. Okay. Lepas tu darabkan dua nombor ni. Dapatlah unit ini. So, unit akhir meter square. Okay, tu cara dia. Alternative way lah. Okay, cara alternatif. Kalau cara yang betul, okay, untuk soalan subjektif dan sebagainya. 4 cm square. Nak tukar kepada meter square. Kita kena tengok prefix dia. Centimeter to meter kan. Centimeter to meter berapa prefix dia? 10 minus 2. So 4 cm 4. Ini sama dengan 4 darab dengan 1 cm square kan. 1 cm square. 4 darab 1 dapat 4 kan. Okay. So 4. Sekarang kita tukar 1 cm square ni kepada meter. So 4. Apa prefix dia? Sentimeter. So, 1 darab 10 kuasa negatif 2. Lepas tu dia ada kuasa. Kita ada kuasa.
Ada power kat sini. So, bila ada kuasa, kena letak kuasa 2 dekat sini. Okay, kuasa 2. So, kamu akan buat selesaikan. 4. Nak selesaikan dalam ni boleh dulu. Okey, tak ada masalah kan. 1 kuasa 2, 1. 10 negatif 2 kuasa 2. Ni mat lah kan. 4. Lepas tu darab lah. 4 darab 1. 4. 10 kuasa negatif 4. Unit akhir meter square. Sebab kita dah tukar kepada meter tadi. Meter square. So, pilihlah mana yang kamu rasa senang. Kamu kata sesuai. Okay? Kalau kamu tak suka hafal dia punya prefix, inilah. Ini cara dia, method dia kan. Okay? Kalau kamu dah hafal, so boleh terus kepada ni. Cuma berhati-hati dengan dia punya power tu. Okay? Dengan dia punya kuasa. Okay? Contoh kan. Contoh lain saya buat. Alamak. 3 page je. Saya buka blank page ya. Okey. Contohnya apa ya? 0 0.0 pula susah lah. Cek yang senang-senang sikit. 0.2 cm cube nak tukar kepada meter cube. Macam mana tu? Okay. So, kita buat kuasa 3 ni maksudnya apa? Maksudnya ada 3 kali darab lah. 3 kali darab. Okay. So, mula-mula pecahkan nombor ni kepada 3 kali darab. Yang paling senang apa? Paling senang kamu buat macam ni lah. 0.2 darab 0.1 darab 0.1 darab 1. Kemudian darab 1. Atau paling senang darab 1. H0 lagi Okay, darab dengan 1. Itu paling senang. Darab dengan 1. Macam tadi kan. Macam tadi kita buat yang 4 tadi. Yang mana paling senang? Yang darab dengan 1. This one lah. Okay. Darab dengan 1. Itu paling senang sekali. So, darab dengan 1. Dia akan bagi jawapan akhir 0.2 kan. Kalau guna calculator dan sebagainya. Okay. Okay, next step. Buat apa? So, ini sentimeter. So, tukarkan setiap nombor ni kepada meter. So, maksudnya nak tukar kepada meter. Biasa sentimeter kepada meter tak ada masalah. Kan? Sentimeter to meter. Kita tambah je 2 titik perpuluhan. So, yang ini dia akan jadi 0.002. Okay, 0.02. Gerak 1, 2. Okay, 0.02. This one akan jadi 0.01. Kemudian yang belakang tu akan jadi 0.01. Kemudian darabkan sahaja. Okay, darabkan sahaja. Guna kalkulator 0.002 darab 0.01 darab 0.01. So, dapat 2 times 10 to power minus 7 unit meter cube. Okay, so ni cara ni. Kalau nak guna cara yang kamu hafal tu, tak ada masalah. Okay. Macam mana nak buat? So, 0.2 cm cube is equivalent to 0.2 darab 1 cm cube. Okay. Kan? 0.2 darab 1, dapatlah 0.2. So, kita keluarkan 1 tu je. Okey, lepas tu buat apa? Tukarkan cm cube ni. 0.2. So, 1 cm cube. Kena ingatlah apa prefix dia kan. Centimeter dia punya prefix is 10 minus 2 kan. 10 minus 2. So, darabkan 1 darab 10 kuasa negatif 2. Okay. Sentimeter. Sentimeter pula. Kita dah tukar kepada meter lah. Bila kita masukkan prefix tu, kita dah tukar kepada meter. Kita dah tukar kepada meter. Lepas tu dia ada, dekat sini lah biasanya pelajarkan masalah, dia ada tertinggal. Sini ada apa? Ada kuasa. Kuasa 3, power 3. Okay, ada kuasa 3. So, bila kuasa 3, kena letak kuasa 3 dekat prefix tu. Okay, next. Okay, masukkan. So, 0.2 tak kenalah kuasa kan? Sebab kuasa 3 ni untuk yang dalam kurungan sahaja. So, 1 kuasa 3 dapat 1. 10 kuasa negatif 2 dapat 3. Ini kalau tak ingat mat, macam kita buat. X kuasa 2. Kuasa negatif 2.
kuasa 3 kan. Macam mana? X tolak 2 darab dengan 3 kan. So itulah kaedah dia. So 10 negatif 2 dengan 3. 10 negatif 6. Ni kena mahir dengan indices. Logarithm and indices. Meter pun sama. Kena kuasa 3. So meter kuasa 3 dapat meter kuasa 3. Okay. So inilah jawapan kita. 0.2 times 10 minus 6. Dan kalau kita tukar kepada apa ni? Kita panggil Allah buat tak ingat. Standard form, okey. Kita akan dapat 2.0 times 10 power minus 7 meter cube. So sama dengan atas. Sama dengan atas. So itulah kaedah dia. Kamu boleh pilih yang mana. Okey. Biasa kalau saya ingat, saya akan guna yang ni. Tapi kalau saya was-was dan sebagainya, saya akan buat ni untuk double check. Betul ke dapat ni? Kan? Saya akan guna ni untuk double check jawapan. So, keluarkan nombor tu, darab. Kalau ada bahagi, kalau proses bahagi, kena bahagilah. Kan? Contohnya unit-unit lain kan? Apa unit yang lain? kgms tolak 2 kan? Contohnya 0.4 kgms tolak 2. Tu ada melibatkan bahagi dan sebagainya. Ataupun density kan? Density apa? Mass kan? kg per meter cube. Nampak dia ada power 3 lagi dan sebagainya. So, untuk menukarkan unit, kena mahir dengan logarithm and indices. Boleh pilih mana-mana. Okay, ni tambahan lah. Okay, tambahan. Tak masuk dalam soalan tadi. Sambil-sambil. Okay, so dah dapat jawapan tadi. Nombor 3. Okay, next question number 4. Diagram 2 shows a school bag with larger shoulder strap X. Okey, apakah fungsi X? Okey, benda ni letak kat lengan dan sebagainya. Saya rasa ni tak ada masalah. Ramai pelajar boleh jawab kan? Okey, ramai boleh jawab. To increase the weight. Okey, kenapa nak increase the weight kan? Bila bag ni sangkut dekat tangan, kita nak banyak pressure ataupun low pressure, kita nak low pressure. Okey, low pressure. Sebab apa? Sebab kalau high pressure, boleh luka bahu kita kan? Letak benda yang setebal benang kan? Letak kat bahu. Luka bahu tu. So, itu yang kita nak elakkan. So, macam mana nak elakkan? Dengan menggunakan larger strap. So, adakah kita nak tambah beban? Tidak. Okay, adakah kita nak tambah weight? Tidak. Sebab apa? Sebab P equals to F over A. Kalau kamu kata untuk tambah weight, memanglah dia tambah weight. Okay? Memang berat dia akan bertambah. Tapi, adakah tujuan dia nak tambah weight? Nak naikkan F, force. Okay? Weight is force. Apa jadi kalau weight naik? Force increase. Pressure will increase. So, kalau kamu kata to increase the weight. Okay, to increase the weight. At the same time, tujuan tu. Okay. Tujuan kita nak tambahkan pressure. Tu salah lah. Kita bukan nak tambahkan pressure. Kita tak nak lukakan bahu kita. Okay, kita nak kurangkan pressure. So, kita tak tengok pada aspek weight. Okay, kita tak tengok pada aspek weight. So, aspek apa yang kita tengok? Larger. Okay, bila larger, kita akan tengok aspek pada area lah. Okay. So, this is the aspect that we want to look into the area. Okay. So, weight tak ada. Salah, boleh potong. Weight boleh potong. Okay, tinggal 2. So, nak naikkan ke nak turunkan? Okay, we want to produce lower pressure. Ingat tak nak bagi bahu kita luka. So, kena kurangkan tekanan daripada tali. Untuk kurangkan tekanan, so, kita dah tahu kita punya equation. Untuk kurangkan tekanan, tengok apa hubungan dia. A dekat bawah, denominator. So, it is inversely proportional. Kan? Maksudnya apa? Bila satu naik, satu lagi turun. So, when A increase, pressure will decrease. Or when we want to decrease the pressure, we need to increase the area. Okay, so nak naikkan area. So, yang mana naikkan? So, decrease salah lah. Okay, so jawapan dia B, to increase the surface area, to decrease the pressure. Itu tujuan tali tersebut. Okay, walaupun A ni betul, increase the pressure, increase the weight. Okay, ni betul lah. Memang weight tu akan tambah. Tapi ini bukan tujuan dia. Kita tak nak increase the pressure. Kita nak lower the pressure. Okay, next. Question number 5. Arrangement of apparatus of apa tu? Okay, apparatus
For an experiment, which comparison is correct between the pressure at point Q, R, S and T? Okay. So, ini soalan dia tanya berkaitan dengan pressure in liquid. Pressure in liquid. Static liquid. Liquid yang tidak mengalir. Okay, static liquid. So, bila liquid tu tak mengalir dan sebagainya. Okay. Pressure in liquid. Kena faham. The pressure is equals to rho GH. Maksudnya apa dekat sini? Okay, ini persamaan yang kita guna. Pressure berkadar terus dengan density. Okay, itu yang pertama. Okay, ini cara kita keluarkan relationship kan tadi dah ajar. Yang kedua, pressure is directly proportional to gravity. And pressure is directly proportional to H. So, 3 faktor yang mempengaruhi pressure. Okay, semuanya directly proportional. Sebab apa? Sebab kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan ni, kan, P sama dengan rho GH, kan, dia sepatutnya ada 1 kat bawah ni kan. Okay, rho GH over 1. This is denominator. This is numerator. Okay, bila ada satu sebutan macam ni, yang sekata je kan, contohnya F sama dengan MA, dia bukan dalam bentuk pecahan, kita boleh cakap F is directly proportional to M, directly proportional to A. Okay, boleh guna directly proportional. So, dekat sini apa yang kita nampak? Kita nampak pressure is directly proportional to H. Maksudnya in liquid, okay, pressure in liquid, dia bergantung kepada depth, kedalaman. Okay, kedalaman. Dekat mana point kita. So, in this diagram, if we look into the 4 points, P, Q, R, and S, T, all of the points are at the same level. Dia berada pada kedalaman yang sama sahaja. Ini dalam dia, ni dalam dia, ini dalam dia, ini dalam dia. Okay? Dia bergantung kepada kedalaman. Dia tidak bergantung kepada luas permukaan liquid di atas point tersebut. Okay? So, dekat situ boleh jawab yang mana? C lah. Sebab pressure Q, R, and S, and T are equals. Reason dia because they are at the same depth. Kedalaman. Same depth. Since pressure is directly proportional to H. Okay, to the depth of the liquid. So C. Yang lain tu ada lebih besar, salah lah. Lebih besar, salah. Lebih besar, salah. So boleh potong. Okay, 5 soalan habis. Sementara tu, ada apa-apa soalan? Boleh tolong respon sebelum kita teruskan nombor 6. Untuk memastikan saya tidak bercakap seorang-seorang. Tolong respon. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, cakap tak ada. Tak ada. Cikgu. Tak ada Okey, okay. Cikgu. Clear Okay, thank you. Okay, kita boleh teruskan. Soalan nombor 6. Okay, diagram 4 shows the arrangement of an apparatus for studying the liquid pressure. Okay, apparatus bla 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 ni. Manometer kan? Okay, manometer YouTube ni. YouTube ni manometer. When the Tissot funnel is pushed down into the liquid, the height different H of the liquid in the manometer will. Okay, apa jadi? So, dekat sini kita tengoklah. Apa jadi kan? Tissot funnel ni dia ada macam satu membrane nipis dekat sini lah. Membrane nipis. Alamak, buruk pula. Satu membrane nipis yang diletakkan dekat surface tu lah. Okay, pada permukaan Tissot funnel. Inilah ada macam belon tu kan, nipis je, getah nipis ke. Maksudnya dia boleh extend. Okay, dia boleh stretch. Okay, dia boleh stretch. Maksudnya kalau tekanan air dekat luar ni tinggi sangat, so dia boleh tolak benda ni. Dia boleh tolak. Okay, dia boleh tolak. So dia apa jadi? Kalau tekanan tinggi, dia akan tolak lah. Bila benda ni tolak ke atas, so water molecule yang ada dekat sini, dia akan tertekan ke atas lah. Kita tekan ke atas. So dalam kes ni dia tekan ke atas. So dia akan memberi tekanan dekat gas lah. Okay? Bukan water, sorry. Dia tak letak water dalam ni, dia letak gas. So gas trap dalam kawasan ni, dia akan pergi bagi tekanan ke arah mana? Dia akan menekan liquid ni ke bawah lah.
So dia akan turun bawah kan, sebab ada tekanan daripada atas. So bila liquid ni turun ke bawah, mana dia nak pergi? Tak ada tempat lain kecuali dia akan naik atas. Dia akan naik atas. Okey, yang ini akan turun bawah kat sini. Tu yang jadi Tapi kalau pressure dekat sini rendah, apa jadi? Dia boleh mengembung keluar. Okey, mengembung keluar. Bila mengembung keluar, terbaliklah dia akan pressure ke bawah. Okey, so untuk soalan ni, kita dah tahu konsep dia, macam mana dia berfungsi. So soalan dia tanya apa jadi pada height. Okey, pada height. So ini yang asal. Ini yang asal kan, H. So kita dah tahu bila dia masuk kan apa? Betul tak bila dia masuk? Okey, push down. Push down So dalam soalan ni, first kamu kena tahu how this system works. Okay, kita dah cerita tadi macam mana Tissot funnel ni berfungsi. Okay, so tu dah tahu. Yang kedua, apa perlu kamu tahu? The relationship between pressure and depth, kedalaman. Apa jadi pada pressure kalau kita masukkan lagi dalam? So apa hubungan dia ni? Ini adalah directly proportional. Lagi dalam kita masuk, lagi tinggi pressure. So bila dia push down Tissot funnel, pressure will increase. Okay. Maksud tekanan kepada membrane ni dia akan tolak lagi kuat. So membrane ni akan mengembung ke atas lebih banyak. So air, trap air tadi dia akan tolak lah tekanan dia akan tertolak. Sana pula. Sinilah kan. Okay, dia akan tolak lagi kuat. So benda ni akan turun bawah. Kita dah cerita kan. Okay, kita dah cerita dia akan turun bawah. So ini dua konsep penting. How the manometer work together with the Tissot funnel, and what is the relationship between pressure and depth, kedalaman. Okay, 2 point tu. Tak faham dua ni, memang kita tak boleh jawab soalan ni. Okay, kena faham dua ni. So, pastikan kamu faham. Kalau ada yang tak faham, tolong bagi tahu. Okay, so dah tahu tu, senang lah. Kita boleh investigate kan. So, sketch lah kan. Ni saya dah sketch tadi. Bila tekanan daripada Tissot funnel kuat, dia akan tolak air yang ni, level ni, tolak ke bawah lah. Okay, sampai sini. So, apa jadi pada level ni? Dia akan berada dekat sini. Okay, dekat sini. Ni lurus lah sepatutnya. Lepas tu, apa jadi pada permukaan atas tadi? Permukaan atas tadi, dia dah naik atas kan? So, mana level dia? Level dia dah jadi dekat sini. So, cuba kita compare this H. So, ini H yang baru. Bila dia masukkan bawah. Ini H yang lama. So dekat situ jelas kita boleh nampak kan apa jadi pada H. Sebab tu bila jawab ni jangan tenung je soalan. Cuba sketch kan. Sketch macam ni kan. Yang ini kuat tekanan. So dia akan tolak gas ni. Gas ni masuk sini dia akan tolak air ni ke bawah. So lukis sketch kan level yang baru untuk air ni. So yang ni turun bawah. Yang ini mana nak pergi? Tak tempat lain dah, dia mesti naik atas. So sketch dekat sini. Conteng, tak ada masalah kan conteng kita soalan paper 1. So dapat dia punya ketinggian. So boleh nampak dengan jelas bertambah ataupun berkurang ataupun constant kan. So dia akan bertambah. Okay, it will increase. Simple. Okay, senang ya. Nanti ada soalan boleh tanya. Okay, next, number 7. Diagram shows container containing water, blah, blah, blah. What is the pressure exerted by the water at X? So, dekat X. Okay. So, dalam kes ni, kita dah tahu pressure is equals to apa relationship, equation dia. Kita ada dua kan. Sama nak guna P sama dengan F over A ataupun P sama dengan rho GH. So, since this pressure is inside a liquid, okay, in liquid, or in fluid, kita kena guna yang ni lah. Pressure rho GH. Okay, rho GH. Sebab dia dalam air. So, dalam air. Okay, yang kedua, kena faham macam mana nak dapat nilai H nya. So, ada banyak kan H. Yang ni 3 cm, yang ni 0.7 meter. So, yang mana satu kita nak guna? Okay. So, dalam soalan ni, kena faham konsep untuk pressure ni. Siapa yang bagi tekanan? Okay. Siapa yang bagi tekanan kalau kita masuk dalam ni? Dekat point ni, kita berdiri kat sini. Okay. Yang menekan kita, adakah daripada bawah, daripada atas dan sebagainya. Okay. Yang menekan kita adalah disebabkan oleh berat air yang berada di atas kita.
Okay. So yang inilah yang memberi tekanan. So bila nak measure dia punya H, kedalaman dan sebagainya, kita akan ambil dalam daripada atas ni sampailah dekat point yang kita nak. Bukan yang ini. Dan bukan juga yang ini. Okay. Yang ini keseluruhan. 3 meter kalau kita dekat sini. Okay, baru kita ambil 3 meter. 0.7 meter ni tak ada. Okay, tak boleh. So 3 meter kita ambil kalau kita berdiri dekat sini. Kita masuk air, kita duduk kat bawah sekali. Sebab apa? Sebab berat air semua ni yang berada dekat atas kita ni yang memberi beban dekat kita. Kita kena seolah-olah menahan beban lah kan. Ni kita. So kita pun menahan beban air yang tinggi kat atas. Okay. So kena kira dia punya height. So kita berada dekat point X ni. Kita ambil point dekat sini je lah level dia. Okay. So macam mana dapat height ni? Kedalaman ni. So kita ada 3 meter, 0.7. So tolak lah kan. 3 meter tolak 0.7 dapat 2.3 meter. 2.3 meter. So dah dapat height. Dah dapat diberi density. Gravity pun ada. So masukkan je nilai. Okay, boleh. Kalau objektif ni boleh guna 10 ataupun 98 lah. Tengok yang mana lebih tepat. So masuklah nilai. 1000 kgm tolak 3 darab gravity ms tolak 2 darab h berapa? 3 pula 2.3 meter. Okey. So bila buat pengiraan sekali lagi step dia apa dia? Kena pastikan unit dia sama. Unit mass kita ada berapa? Ada satu je kan? Kilogram saja. Ada gram tak? Tak ada. So tak ada masalah. Unit length kita ada meter. So yang lain kena pastikan meter. Yang ni pun meter. Okey, tak ada masalah. Second ada satu je. So yang ni tak ada second, yang ni tak ada second. So tak ada masalah. So kena pastikan meter ni samalah. Okey, tak ada yang melibatkan sentimeter, kilometer dan sebagainya. So boleh darab terus. So darabkan 1000 darab 10 darab 2.3. So kita dapat 23,000 kg ms m tolak 3 m tolak 2 s tolak 2 ataupun Pascal ataupun Newton per meter square. Sama je unit dia. So yang mana? 23,000 Pascal. Okay, tak ada masalah. Okay, next question number 8, a barometer. Okay, yang ini kena faham macam mana barometer berfungsi. Tadi manometer kita dah pasti. Okay, kita dah confirm kan. Dah tahu macam mana manometer berfungsi. Dia bergantung kepada dua tekanan kan. Sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Biasanya manometer ni di hujung sebelah kiri dia akan biarkan terbuka lah kepada atmospheric pressure. Okay, yang ini dia akan letak gas ke, Tissot funnel ke dan sebagainya. Tissot funnel digunakan untuk pressure, untuk measure pressure in liquid. Okay, dan ini juga adalah setting untuk buat eksperimen. Measure ataupun find the relationship between pressure in liquid with the depth. Inilah setting dia. Okay. Barometer. Okay, barometer macam mana pula dia berfungsi? So dalam ni akan ada vacuum lah, ruang vacuum. Maksudnya there is nothing inside this area. Okay, tak ada gas pun tak ada dalam ni. Nothing lah. Dia kosong kan. Okay, dia kosong. So maksudnya dekat sini very low pressure. Very low pressure. Ataupun bila kosong kita boleh cakap zero lah. Okay, 0 Pascal. Tak ada tekanan. Okay, tak ada tekanan. Kemudian di luar ni kita ada atmospheric pressure, tekanan atmosfera lah. Okay, tekanan atmosfera. So dia menekan air ni ke bawah. Lagi apa lagi? Kita ada air lah. Lagi kita ada air. Biasanya untuk barometer ni kita akan investigate the pressure at this point. At this level. At this point X. Okay. Kita akan investigate pressure at this point X. Okay, point X. First kita compare antara luar dengan dalam ni. Okay, apa dia punya pressure? Okay. Disebabkan air ni dia berada pada satu level yang sama, kan?
Apa kita belajar? Kita belajar P equals to rho GH. So, same height in liquid will give same pressure. Okay, same height. Since they are at the same height, same depth. So, pressure dekat X ni sama dengan ATM. Okay. So, P ATM. Kita bagikan dua bahagian. Yang ini dalam tube X. Yang ini luar. So, ATM. So, maksudnya dekat sini pun dia akan ada ATM. Okay. Tapi kalau kita tengok pada point X, dekat point X kita ada dua tekanan sebenarnya. Okay, dua tekanan. Satu, tekanan daripada atmosferik yang menolak air ke atas. So, dia tolak air kan. So, air ni pergi mana? Dia pergi kepada point X. Dalam masa yang sama, kita ada tekanan daripada atas. Dia tolak point X. Okay, which is the pressure of the water. Okay, air dalam ni, yang ini yang saya lorekkan ni, dia ada berat dia kan. Okay, dia ada berat. So, bila ada berat, bertindak pada satu permukaan, luas keratan atas permukaan. Okay. So, akan menghasilkan tekanan. So, berat air ke atas ni yang bagi tekanan dekat X. Okay. So, kalau dia tak bergerak, pressure dekat X ni akan sama. Maksudnya, P ATM sama dengan PX lah. Okay. P water dan sebagainya. Maksudnya, tinggi ni. Okay. So, P water kita boleh gunakan dalam unit ketinggian. Berapa tinggi water kan? L. Lagi tinggi water tu naik. Okay. Maksudnya lagi kuat lah. Okay. Lagi kuat dia punya pressure. Ataupun atmospheric pressure. Okay. Atmospheric pressure. Kalau kita buat contoh, kita tengok dua perbandingan kan. Okay, ini dalam keadaan biasa. Baru nampak jelas. Katakan ni dalam keadaan biasa, tekanan. Okay. Tapi apa jadi kalau tekanan atmosfera ni bertambah? Okay, apa jadi? Kalau tekanan atmosfera tu bertambah, dia akan tolak level air ni sampai sini kan? Sebab tekanan dia daripada luar kuat. So, yang ini akan tolak sampai sini. Okay, so, air tu dah jadi lagi rendah. Kan macam tangan kita lah. Kalau tangan kita tolak, so benda tu akan turun bawah kan. So dalam sama juga dengan case atmospheric pressure. Kalau atmospheric pressure ni kuat, dia boleh tekan air ni sampai bawah. So air ni mana dia nak pergi? Mana dia nak pergi? Tak ada tempat lain dia nak pergi kecuali dia boleh tolak air yang ada ni sampailah dia naik level. So naik atas. Sebab atas ni kosong kan, vacuum. So dia boleh je naik atas. Okay. So, apa jadi pada ketinggian? Kalau asal tadi, different in height, dekat sini je. Kan? Length dia, length of water level tu, dekat situ je. Tapi bila dah jadi warna hijau tu, tengok dekat mana level dia. Daripada sini sampai sini. So, nampak level dia dah bertambah kan? Dah makin tinggi. Beza ketinggian. Okay. So, boleh sketch Boleh sketch. Sama juga dengan manometer tadi. So, nampaklah jelas perbezaan dia. Sama juga kalau pressure rendah. Kan? Pressure rendah. Ataupun atmospheric pressure rendah. Ataupun kita bawa manometer ni ke satu tempat yang tinggi. So, asal dia dekat sini. Katakan. Asal dekat sini. Kan? Asal dekat sini. Apa jadi kalau pressure, atmospheric pressure tu rendah? Masih ada atmospheric pressure. Tapi dia rendah lah. Dia rendah. Okay, bila low pressure, bila low atmospheric pressure, apa jadi? Air yang ada dalam ni, dia ada berat kan? Dia ada berat. So, dia nampak kat bawah ni dah jadi low pressure. So, dia akan tolak air yang ada ni ke bawah. Dia akan tolak. So, sampai daripada label hijau ni, jadi label purple ni. So, mana dia tolak? Dia tolak yang ni. Dia tolak yang ini. So, level yang ini apa jadi? Dia akan naik atas lah. Sebab dah ditolak daripada sebelah sini kan. So, dia akan naik atas sampai tahap ni. Okay, contohlah. Okay, sampai tahap tu. So, kita boleh tengok apa beza dia. Kalau yang hijau tu, asal dia, mana ketinggian dia? Daripada sini sampai sini kan. Ni dia punya length, ketinggian dia. Tapi, bila dekat kawasan gunung ataupun low atmospheric pressure, apa jadi pada ketinggian tu? Tengok level dia. Mana? Dia dah jadi yang ini.
So boleh jelas kan? Nampak beza dia merah dengan warna merah ni lah dengan warna hijau. Apa jadi? Bila low pressure, apa jadi bila high pressure. Okey? Harapnya kamu faham lah. Kalau tak faham, tanya. Ada soalan, bagi je soalan. So inilah benda yang berlaku ataupun konsep macam mana barometer ni berfungsi. Okay. It will depend the pressure of the outside of the instrument ataupun dalam kes ni the atmospheric pressure. Okay, bergantung kepada tekanan atmosferik. Okay, balik kepada soalan kita. How would the atmospheric pressure and length vary when the person reach the top of the mountain? So sepatutnya saya dah cerita tadi, dah tahu macam mana dia berfungsi, so boleh relate lah kan. So increase, bertambah, tekanan daripada luar kuat. So apa jadi? Yang ini makin rendah, yang ini makin tinggi. So apa jadi pada length? Bertambah. Okay, so betul. Okay. Kalau decrease, apa jadi? Okay, kalau decrease. So kalau decrease, so air akan boleh tolak keluar. So sampai sini, yang ini makin rendah. So L tu pun akan sepatutnya L decrease lah. So ni sepatutnya dia decrease. So salah. Bertambah, betul. So sepatutnya bertambah lah. Increase, salah. Bila ni decrease, okay. Bila dia decrease, ini decrease juga. Betul juga, okay. So dalam soalan, when the person reach the top mountain. Okay, so tu satu lagi point penting So dalam soalan ni, pertama kamu kena tahu konsep macam mana alat ni berfungsi. Kita dah cerita tadi. So dua. Yang kedua, okay, barometer. Kena faham macam mana barometer berfungsi. Yang kedua, what is the relationship between atmospheric pressure dengan ketinggian, altitude. Okay, dengan altitude. So, apa hubungan dia? Kan? So, dalam kes ni kita dah cerita kan? Okay? Dah cerita. Dah belajar kan sebelum ni? Okay? Kawasan yang tinggi, kita ada molekul of air, molekul udara. Okay? Molekul udara. So, molekul udara ni dia ada mass, dia ada berat. So, dia akan, dia ada mass lah. Dia ada mass. Okay? So, apa yang kamu belajar dalam gravitational? Okay. Any object with two mass, M1, M2, they will experience attractive force. Maksudnya, molekul udara dengan bumi ni, bumi ada mass juga kan? Ini pun ada mass juga. So, dia akan ada satu daya tarikan yang mana kita panggil sebagai daya tarikan gravity. So, bila ada daya tarikan gravity, banyaklah molekul of air ni akan berkumpul dekat permukaan. Compare dekat atas. Okay. So, banyak berkumpul dekat bawah disebabkan oleh gravitational lah. Gravitational force lah. Gravitational force. Okay. So, molekul udara, oksigen apa semua berkumpul kat bawah ni banyak. Compare dekat atas. So, kita kena faham bila pressure, atmospheric pressure ni adalah disebabkan pelanggaran atmospheric gas, molekul tadi berlanggar dengan any surface lah, dengan any surface. Itu yang menghasilkan atmospheric pressure. Kan, yang menghasilkan tekanan adalah hasil pelanggaran molekul udara dengan any surface. So, lagi banyak molekul udara dekat bawah, so lagi tinggi, lagi banyak pelanggaran. Kan, lagi banyak pelanggaran. Bila lagi banyak pelanggaran, lagi tinggi dia punya pressure. So, pressure tinggi dekat bawah. Bila kita naik atas, the number of molecule will become less. Okay. So, bila less molecule, less collision between air particles dengan any other surface. So, bila less collision, apa jadi pada pressure? Pressure akan jadi rendah. Okay. So, itu konsep ataupun relationship between pressure, atmospheric pressure with the altitude. Dengan ketinggian daripada permukaan bumi. So, kena tahu dekat situ lah. Apa kaitan PATM dengan altitude. So, sekarang dia sebut top to the mountain. Maksudnya dia pergi kawasan yang lebih tinggi. So, kita ada dua kebarangkalian. Sama ada this one ataupun this one. Dua-dua betul ni. Kalau tengok pada relationship.
antara atmospheric pressure dengan length of barometer kan. So bila naik kepada mountain, apa jadi pada atmospheric pressure? Adakah makin bertambah makin berkurang? Of course dia akan berkurang sebab berkurangnya number of gas particles, gas molecules. So bila berkurang, length pun akan berkurang. So jawapan dia D lah. Okey, jawapan dia D. Soalan nombor 8. Okey. Kau apa dah kita? Oi, dah habis dah. Korang tak beritahu pun. Apa pasal tak beritahu? Okey. So 12.45. Ada apa-apa soalan sebelum kita end session? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Puding tak beritahu pun masa dah habis. Kelas cikgu best. Aduh, hai. Okey. So dah habis lah. So nak teruskan ke nak end? End lah kan. Nak makan tengah hari. Okey, nak makan tengah hari. Okey, yang kita bincang tadi ada apa-apa nak tanya? Saya open dulu lah. Yang mana tak faham, barometer, manometer. Dua alat tu kena faham betul-betul. Kemudian ada dua equation. Equation yang biasa, P sama dengan F over A. Kemudian equation dalam liquid, P sama dengan rho GH. Macam mana keluarkan relationship daripada persamaan. Okay, any question lah yang berkaitan dengan benda yang kita dah bincang tadi. Okay, saya open. Ada apa-apa soalan? Tak ada Okay, tak ada. Ada nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada Semua boleh faham Clear Boleh. Ya. Okay. So boleh faham, tak ada masalah. Saya rasa sampai situ je lah. Bagi korang rehat lah. Tak ada ni webinar tak ada minggu ni? Ada. Malam ni kan? So ambil masa lah cuba curi-curi dengar dan sebagainya. Tahu korang semua penat menghadap PC, laptop apa semua. Tapi korbankanlah sikit untuk SPM Korbankan sedikit untuk SPM kita. Ambil masa tu. Ambil peluang yang ada. So tak sampai 10 soalan mungkin discuss. Okay, so teruskan buat latihan ni. Saya rasa kita dah cover semuanya. So ini kita dah discuss tadi. Yang ini kita dah discuss barometer, manometer. Cuma Bernoulli tak sempat lah semuanya gas liquid tu Okay. Bernoulli tak sempat Ini tak sempat kita nak cover, ni pun tak sempat kita nak cover. Okay, so buat dulu. Kalau ada soalan, tanya je melalui Telegram dan sebagainya. Okay, saya akan jawab menggunakan teks. Kalau tak faham juga, saya cuba jawab dalam video. Ada soalan, tanya. Ataupun kalau perlukan penerangan dalam video, bagi tahu terus. Cikgu, saya perlukan penerangan dalam video lah untuk soalan ni. Boleh tak cikgu tolong buat video? So, bagi je. InsyaAllah, saya akan cuba bantu. So, class, I think that's all for today. Okay, thank you for stay in this session sampai terlebih masa. I think that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Attendance nanti saya share dekat Telegram Okay, class, thank you. Cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Cikgu. Ya, ada soalan. Saya nak tanya soalan yang bukan bincang. Saya nak tanya soalan nombor 26. Boleh, jom. Nombor 26, soalan mana? Soalan ni? Paper ni. Saya tak tahu macam mana cara nak jawab. 26 pasal apa? Dia pengiraan pasal latent heat and specific. Okay, jom kita tengok. Okay, question number 26. A piece of iron of mass, blah blah. Okay, so macam biasalah untuk jawab soalan macam ni. Kadang-kadang kita baca teks ni rasa serabut kan. So nak senang, nak mudahkan, kita sketch. Buatlah seketul besi. Piece of iron. Mass 0.2 kg. Temperature 100 degree Celsius. Is dropped into plastic cup containing. So ada water lah. Ada water. 240 gram of 20 degree Celsius.
Okay, so kita ada dua bahan kan? Kita ada dua bahan. Find the final temperature of the water. So kita nak. So apa konsep dia? Bila kita campurkan apa jadi? Era? Campurkan jadi yang thermal equilibrium tu, cikgu. Betul, okey. Betul Dia akan reach thermal equilibrium. So bila reach thermal equilibrium, apa yang berlaku? Okey, sebelum kita buat kira apa yang berlaku? Apa point dia? Same temperature. Okey, betul. Same temperature. Apa berlaku pada besi ni? Ada perubahan pada besi ni? Dia punya net heat dia zero cikgu. Itu dari segi heat transfer. Kalau tengok pada figure-figure yang ada pada besi ni, ada apa-apa perubahan tak berlaku? Perubahan bentuk ke apa cikgu? Perubahan dari segi figure ni, dari segi number ni. Perubahan suhu ataupun perubahan mass. Ada perubahan tak? Suhu. Suhu. Apa jadi pada suhu dia? Suhu dia berkurang. Berkurang. Okey, betul So 100 degrees akan berkurang. Okey. Water apa jadi pula? Water dia, suhu dia bertambah. Bertambah. Okey, bertambah. So okey lah, dah tahu tu kan? Dua poin penting. Okey. So dia akan bertambah, berkurang dan sebagainya. Okey. So apa proses dia? Kenapa dia bertambah? Kenapa dia berkurang? Ada apa? Heat transfer. Heat transfer. Okey, heat transfer. Okey, dah tahu ada heat transfer. Maksudnya ada perubahan tenaga. Okey, tenaga akan berpindah dalam bentuk heat. Okey, dalam bentuk heat. Okey. Bila ada perubahan tenaga for any substance dan melibatkan perubahan suhu. So, sebelum kita pergi tu, kita tahulah kan cerita dia kan. So, Q from iron, dia akan berpindah pergi air sebab air sejuk. Okey, dan sebagainya. Dan Q, jumlah heat yang diterima oleh air akan sama yang dikeluarkan oleh iron. So, itu konsep apa? Prinsip, conservation of energy. Okay? Conservation of energy. Energy cannot destroy or created. Okay? Dia hanya boleh dipindahkan. In this case, okay, heat transfer, okay, heat release is equals to heat release by the iron block is equals to heat absorbed by the iron block. Water. By the water. Okay, by the water. Sorry. Okay, by the water. So ini sebenarnya konsep keabadian tenaga. Principle of conservation of energy. Okay. Besi tu jadi sejuk sebab dia, adakah tenaga tu pergi tempat lain dan sebagainya? Tak. Tenaga tu dipindahkan daripada besi ke air. So kena faham yang inilah. Bila faham yang ni, baru boleh keluar equation ni. So kita dah ada equation ni. Okay, ataupun konsep general dia kan. Heat release by the iron is equals to heat energy absorbed by the water. Since we are dealing with heat, okay, disebabkan kita deal dengan heat je, tidak melibatkan electrical dan sebagainya, kan? Kalau ada electrical, kena tambahlah PIT dan sebagainya, kan? So, bila heat sahaja, dua-dua heat, tak ada heater dan sebagainya, so kita boleh tengok kepada Q lah, kan? Q MC theta. So, kita ada Q release sama dengan Q absorb. So, Q release by the iron is equals to M iron, C iron, and of course theta iron. Untuk water pula, M water, okay, C water, theta water, okay, theta water. Okay, so settle. Cuma dalam kes ni, saya akan terus nampak benda yang kita kena berhati-hati. Apa dia? Unit, kan? Kau nampak kat sini kan? Ni kilogram, ni kilogram, ni kilogram, ni kilogram. Semua kilogram, tiba-tiba ada gram. So, boleh tukar terus, tak ada masalah. Okay? Biasa, bila saya baca soalan tu, semasa baca tu, kita akan scan dia punya unit. Pastikan unit semua sama. Okay? Ni degree Celsius, ni degree Celsius. Okay, tak ada masalah. Tu masa tu boleh check. Ataupun nak check masa buat equation ni pun boleh juga, tak ada masalah. So dah ada equation ni, kita masukkan sahaja. Okay, masukkan je dia punya nilai. So gantikan.
Tak ada ruang. Ganti kan. So M iron tadi berapa? Mana alamak padam 0.2 kan. 0.2 kg. So darab dengan C. C iron dia bagi 400. 400 unit, tak ada masalah. Semua dah sama. Kemudian darab theta. Okey, theta masalah. Okey, theta masalah. Theta ya. Kena faham apa dia theta? Change in temperature. Okey. So bila dia combine tadi, dah padam pula Bila dia combine tadi, dia akan capai satu temperature yang baru, which is theta lah. Okey, theta. So theta dekat sini, suhu yang baru ni. So dah cerita tadi kan, kenapa saya tanya tadi apa jadi pada temperature iron ni? Temperature iron berkurang. Berkurang. Okey, dia berkurang. Maksudnya theta yang baru sama dengan 100 dah. 100 tolak theta theta iron kan. Okey, theta iron sama dengan 100 tolak theta. Kenapa kena tolak? Sebab dia 100 ni akan berkurang. Okey, 100 akan berkurang. So 100 minus theta. Okey, sebab kita dah tahu final temperature which is theta ya should be less than 100. Kan? Dia mesti jadi sejuk. Sama dengan, okey, kita buat yang air pula. Water berapa tadi? 240, kita tukarkan 0.24 kilogram. Darab dengan 4200. Okey, suhu dia. Tengok macam mana suhu dia. Suhu tadi apa jadi? Kita dah cerita apa jadi pada 220 tadi? Bertambah. Okey, maksudnya final temperature tadi, final temperature ni, dia lebih besar ke lebih kecil daripada 20? Final dia lagi besar. Lebih besar. Dia akan jadi lagi panas kan? So, dalam kes ni, bila lagi panas, kita buat theta tolak 20. Itu beza dia. Kena berhati-hati dekat situ. Yang ni. Sebab tu mula-mula sekali kena faham apa jadi. Bila dia campur tu, yang mana jadi panas, yang mana jadi sejuk. Lepas tu barulah boleh bantu, boleh transfer ke dalam bentuk equation. Okay, lepas tu tahulah. Boleh buat dah kan? Ya dah? Boleh. Saya tak jumpa mula-mula nak buat equation ni. Yelah, bila dah dapat ni. Okay dah, settle lah. Boleh faham So, step-step dia. Kena investigate. Bila campur tu apa jadi? Tadi dah betul lah. Dia capai equilibrium. Betul. Okay, tepat lah tu. Kan? Bila equilibrium, apa jadi? Suhu dia sama. Okay. Kenapa sama? Okay, yang panas akan jadi sejuk, yang sejuk akan jadi panas. So, final temperature dia macam mana? So, lebih sejuk daripada yang panas tadi. Maksudnya less than 100. Dan dia lebih panas daripada yang sejuk lagi. Higher than 20 degrees. So, bolehlah keluar dia. Okay? So, kena berhati-hati unit. Dan kena berhati-hati change in temperature. Okay? Boleh? Kan? Boleh, cikgu. Okay. So, dah habis dah? Sampai mana dah? Buat? Saya baru sampai 30, cikgu. Tak sempat lagi 20 question. Soalan atas tu okey dah kan? Okey. Tapi ada satu lagi saya tak dapat. Sekejap. Soalan 9, cikgu. 9 Betul-betul lepas last bincang tadi. Nanti saya share dia punya jawapan Ke dah ada jawapan dah? Tak ada. Tak ada. Okay. So, apa masalah kat sini? Kalau soalan dia tanya pasal apa jadi kalau dia tambah mercury kan, cikgu? Dia tambah mercury, okey. Bukan ke kalau tambah mercury patutnya tak jadi apa-apa sebab volume kan tak mempengaruhi macam dia punya naik turun air dalam dia punya liquid dalam tu kan? Tapi apa yang mempengaruhi? Dia turun naik tu apa yang mempengaruhi? Kalau bukan volume? Dia punya atmospheric pressure dia. Atmospheric pressure dan manometer ni, barometer dia ada dua. Perubahan dia tu, dia bergantung kepada dua yang kita cerita tadi. Kenapa dia berubah? Dia bukan bergantung kepada atmospheric pressure je. Dengan height dia, cikgu. Dengan, tekanan. Okay? Bila kita ada keadaan macam ni, contohnya kita ambil level ni kan, level yang sama. Biasa untuk barometer, manometer kita akan ambil satu level yang sama. Kat sini. Okay? So, berat ni. Mercury dia ada berat. Okay, mercury dia ada berat. Bila kita tambah mercury, so berat mercury itu akan bertambah. Maksudnya,
tekanan yang diberikan pada point ni akan bertambah disebabkan dia punya weight dah bertambah kan. Ha. So dekat situ kena faham. Satu, ada atmospheric pressure. Yang kedua, bila kita tambah, berat dia pun bertambah. Okay, berat dia bertambah. Maksudnya, volume akan mempengaruhi dalam kes manometer. Okay, dalam kes menentukan pressure in manometer ataupun barometer. Okay, memang volume tak mempengaruhi pressure in liquid, but it will affect the difference in height or length of the mercury tadi. Okay. So kalau tengok pada soalan ni apa ni? What happened to R and S when extra mercury? Okay. So dalam ni ada udara. So bila kita tambah, maksudnya tekanan daripada sini dah jadi jadi kuat, bertambah kan. So bila kuat, apa jadi? Dia akan tolak air yang ada kat bawah level ni. Okay. Ni level yang kita punya reference level kita sebab dia sama. Okay. So dia akan tolak yang ni. So mana dia pergi? Dia akan naik atas lah. Kan? Dia akan naik atas. Sebab yang ni dah kuat. Sebelah sini kuat. Macam tarik tali lah. Okay. Bila sini dah kuat, dia tolak, dia naik atas. So dekat sini bila kita sketch macam ni, penting sketch supaya jelas nampak. So apa jadi pada R? Berkurang. Apa jadi pada S? Apa jadi pada S? Increase. Increase kan. Sebab itu dah tu. So ada ke jawapan dia? Ada B, cikgu. B Ya ke? Bukan B jawapan dia. Okay. Ni apa? Apa jadi pada S? Dia akan unchanged. Okay, dia akan unchanged. Dia tidak berubah. Dia bukan berkurang. Dia tidak berubah. Yang berkurang bertambah tu dia punya ruang udara ke apa, cikgu? Yang mana? Yang decrease, increase tu. Ini R. Level of R. Ketinggian. Oh. Kenapa S remain unchanged, cikgu? Kan dia dah tolak ke bawah. S yang mana? Yang S tu remain unchanged. S tu apa? Dalam soalan ni sekejap. Apa dia S? The initial length of R and S. So S dekat situ dengan level kan. So dia tolak dekat sini. So benda ni, okay, S ni adalah level from the surface. Okay. So ini dah tambah. So S dia akan sama. Kan level dia dah naik. Walaupun dia gerak cikgu. Walaupun dia gerak, tapi air ni volume dia dah bertambah. Air tu volume dia dah bertambah. So walaupun dia gerak, so dia punya level tu masih sama. Okay. So soalan ni dia ada tinggal sikit ni. Sepatutnya bagi tahu S tu apa. Okay. Okay, boleh teruskan buat latihan. Cuba habiskan, nanti saya share dia punya jawapan. Okay. Terima kasih, cikgu. Yang modul sebelum ni dah siap lah? Banyak? Tak ada dah siap semua. Ada lah buat. Okay. Tapi macam tak habis semua okey je. Setakat ni form 4 okey. Yang form 5 kot kurang sikit. Okey lah. Kalau tahu yang mana kurang tu bagus lah. Kan kita boleh fokus. Okay, good. Okay. Nanti malam ni join ke? Malam ni ada slot fizik ke, cikgu? Dia petang ni last ada chemistry je kalau kat jadual kita orang. Ya ke? Kita orang malam petang 3 sampai 5 webinar chemistry. Ya, saya pun tak pasti. Tak apalah, nanti saya tengok. Okay, okay. Okay, thank you. Jumpa lagi. Terima kasih, cikgu. Okay.